Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali dalam muzakarah ilmu dalam kuliah subuh. Dan pagi ini kita akan menyambung hadis Bahrul Mazi, iaitu dalam bab yang ke-8. Dalam bab yang ke-8. Bab ke-8 ini disebutkan di babu maja'a fi nuzulil azabi idza lam yughayyir al-munkar. Iaitu satu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan tentang turunnya azab Allah apabila tidak diubah akan kemungkaran. Maka hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, disebutkan begini. Dikata an Abi Bakar As-Siddiq annahu qala ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza talaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'aw adh-dhalima wa falam ya'khudhu ala yadayhi aw shaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu sahihun. Daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahawasanya ia berkata, hai manusia, bahawasanya kamu membaca ayat ini, hai sekalian yang beriman, lazim olehmu akan dirimu tiada memberi mudarat akan kamu siapa yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Dan bahawasanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, bahawasanya orang-orang yang apabila melihat mereka akan zalim, maka tidak mengambil mereka atas tangannya, hampirlah bahawa diumum akan mereka itu oleh Allah dengan dera daripadanya, makna dengan azab daripadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu an. Sebelum kita nak masukkan isi kandungan dia, kita tengok apa yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka kita lihat latar belakang Sayyidina Abu Bakar dulu. Sayyidina Abu Bakar ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW. Begitu juga dia merupakan salah seorang dia merupakan bapa mertua kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana isteri Nabi namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar juga adalah merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi SAW ketika berhijrah. Masa Nabi SAW berhijrah, maka Nabi pergi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sehingga Allah Ta'ala turunkan satu ayat Al-Quran yang membela Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Iaitu ada satu ayat dalam surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar bersama-sama dengan Nabi ketika berhijrah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, berada di situ dengan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar ini ketika itu dia bimbang keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, sebab masa berhijrah itu dia dikejar oleh orang-orang kafir Mekah, dikejar oleh orang kafir Mekah. Maka singgah ke gua. Kemudian bila singgah kat situ, Sayyidina Abu Bakar ni bimbang keselamatan Nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu ayat dalam Al-Quran juzuk yang ke-10, yang mana ayat ini menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Ayat itu berbunyi, dia kata dalam ayat Quran dia kata, juzuk yang ke-10 mengatakan antara Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Saya lupa pula nama ayat dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Pagi-pagi dah lupa. Tapi dalam surah At-Taubah, juzuk yang ke-10 menceritakan tentang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ulama-ulama mengatakan ayat itu membela Sayyidina Abu Bakar, menceritakan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini adalah merupakan khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerintah tak lama, memerintah lebih kurang 2 tahun setengah, mengikut satu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia pernah bermimpi, dan dia bermimpi, kemudian ditakwilkan mimpi itu. Mimpi itu dia berjalan dengan Nabi. Nabi dekat depan. Nabi dekat depan, Nabi mendahului dia masa naik tangga tu 2 anak tangga setengah. Mengikut dalam riwayat, Nabi dengan dia berjalan, maka Nabi mendahului dia. Nabi kat depan, dia kat belakang. Nabi mendahului naik tangga 2 anak tangga setengah. Maka Sayyidina Abu Bakar mentakwilkan ceritanya itu bila Nabi mendahului dia 2 anak tangga setengah, itu menggambarkan pemerintahan dia itu selama 2 tahun setengah. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, setelah Sayyidina Abu Bakar merintah 2 tahun setengah, meninggal dia. Dia meninggal, diganti oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dan Sayyidina Abu Bakar ini kalau lihat daripada sudut latar belakangnya adalah merupakan orang yang memang sungguh sayang dengan Nabi. Di antara kebiasaan dia yang disebutkan dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah fi Syarhi Arba'in Nawawiyah, di mana dia ni kalau berjalan dengan Nabi, dia akan tengok muka Nabi. Berjalan dia suka tengok muka Nabi. Jalan-jalan dia tengok suka muka Nabi. Maka bila ditanya oleh Nabi, kenapa engkau jalan suka tengok muka aku? Maka Sayyidina Abu Bakar jawab, dia kata, aku sebenarnya wahai Rasulullah suka kalau engkau ni kahwin dengan anak aku. Rupanya dia nak perhatian daripada Nabi. Dia nak perhatian daripada Nabi. Maka bila Nabi tanya, dia kata, aku ni suka sebenarnya kalau kau ni berkahwin dengan anak aku. Maka rentetan daripada itulah perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dalam sejarah Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini kalau dilihat daripada sudut sejarahnya adalah merupakan sahabat yang sanggup berkorban bukan sekadar diri, harta sekali. Pernah dalam Al-Quran menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, di mana Sayyidina Abu Bakar ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya mengeluarkan harta bagi peperangan, maka Sayyidina Abu Bakar ini diambil dia punya harta, diambil semua hartanya diambil, sehingga bila diserahkan kepada Nabi SAW, diserahkan kepada Nabi, maka Nabi tanya, ma amsakta wara'aka li ahlika. Maksud dia, apa yang kau tinggal untuk anak isteri kau? Apa yang kau tinggal? Maka Abu Bakar jawab, iddatullah wa iddatul rasul. Aku tinggalkan untuk anak isteriku Allah Rasul saja. Mana harta tak ada. Mana bila Nabi minta untuk supaya sahabat-sahabat keluarkan harta, maka Sayyidina Abu Bakar keluarkan semua harta dia. Yang tinggal hanya Allah Rasul. Itulah dia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan juga Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan antara salah satu sahabat yang dia seorang sahaja yang ada gelaran As-Siddiq. Dia seorang aja. Hak lain tu tak ada. Kalau kita tengok yang lain tu radhiyallahu an. Tapi kalau kita sebut saja Sayyidina Abu Bakar, mesti kita akan sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mana dia seorang sahabat yang ada gelaran tu. Yang lain tak dipanggil macam tu. Dia seorang saja. Itu adalah merupakan gelaran di mana peristiwa yang berlaku kepada beliau, iaitu setelah berlakunya Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik daripada Isra' Mi'raj dalam keadaan singkat dan cepat, maka peristiwa itu ditolak oleh orang kafir. Tetapi bila orang kafir ini tanya dengan Abu Bakar, masa itu Nabi belum jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, dia tanya dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya, apa pandangan kau tentang Muhammad ni, yang dia pergi jumpa dengan Tuhan dia dalam keadaan yang cepat, masa tak sampai 1 malam pun. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad sebelum pada dia cerita padaku. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku percaya apa yang disebut oleh Nabi Muhammad sebelum pada dia cerita padaku. Sebab itulah dia ni membenarkan Nabi sebelum Nabi cerita pada dia. Jadi keadaan itulah yang membawa gelaran dia As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
seorang sahabat Nabi yang bergelar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar ini antara 10 orang yang telah disebutkan oleh Nabi dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit latar belakang mengenai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam kenyataan ini Sayyidina Abu Bakar dia kata apa? Dia kata, adakah kamu pernah membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ayat ini maksud dia apa? Wahai orang beriman, kamu tidak akan dapat mudarat, tak akan jadi sesat kalau kamu dapat hidayah. Ayat ni sebut gitu. Maknanya kalau Allah Taala bagi kamu hidayat, maka kamu tidak akan sesat. Tapi kalau Allah Taala tak bagi hidayat, maka kamu akan sesat. Maksud ayat ni, kita tak akan terkesan apabila kita duduk dalam suasana orang yang tidak dapat hidayat, orang yang tidak Islam, kita duduk kat situ, maka iman kita itu tidak terjejas berdasarkan ayat tadi itu. Maknanya kita kalau diberi iman oleh Allah, maka tidak akan jadi sesat. Tapi kalau Allah sesatkan, maka kita tidak dapat iman. Maknanya kalau kita duduk dalam suasana masyarakat yang kita Islam, tapi keliling kita itu orang yang bukan Islam, maka iman kita tak terjejas. Itu kenyataan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan ayat tadi. Tetapi Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perkataan dia, melanjutkan ayat hadis ini yang dia dengar daripada Nabi untuk kita faham ayat tadi tu. Apa kata hadis ni? Dia kata, innan nas idza ra'u zalim. Sesungguhnya manusia itu kalau dia nampak orang zalim, nampak orang jahat, falam ya'khudhu ala yadayhi, maka dia tak pegang tangannya. Maksud tak pegang tangan tu dengan arti kata tak berhentikan kezaliman. Ya, tak berhentikan kezaliman. Sebab orang zalim ini tuan-tuan, kita boleh tolong dengan dia. Orang zalim kita kena tolong dia. Tolong bukan kita bantu dia, tolong kita berhentikan kezaliman dia. Itu maksud dia. Falam ta'khudhu ala yadayhi, itu maknanya kita pegang tangan dia tu untuk dia berhenti berbuat zalim. Jadi kalau kita nampak orang zalim, tiba-tiba kita tak berhentikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ayya ummahumullahu biiqab minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab menyeluruh. Ayya ummahumullah, makna ya ummah tu mana Allah turunkan azab secara menyeluruh berdasarkan kepada hadis ini. Jadi maknanya hadis ini sebenarnya menarik tanggungjawab kita semua sebagai seorang Islam. Apabila kita nampak benda mungkar, maka wajiblah kita ubah. Nampak benda mungkar, wajib kita ubah. Kalau kita tak ubah, Nabi SAW kata bala akan turun secara umum. Jadi tuan-tuan, maksud ayat tadi tu, hadis ni menerangkan ayat Quran tadi. Walaupun asalnya ayat Quran kata kalau Allah bagi hidayah, maka kita tidak akan sesat. Kalau Allah sesatkan, kita tak akan dapat hidayah. Cuma dalam hadis ini dia sebut, walaupun demikian, kalau maknanya kalau orang buat maksiat, kita biarkan dia, maknanya kita yang beriman tadi tu masih beriman, tidak terjejas. Cumanya maksiat mereka itu akan menyebabkan kita yang tak mengubah maksiat tadi kena bala sekali. Kena bala sekali. Jadi maknanya kalau kita nampak benda maksiat, benda tu wajib diubah. Sebab Nabi kata kalau kita nampak benda zalim, maka wajib diubah. Kalau tak ubah, maka Allah turunkan bala ya ummah. Ya ummah tu makna menyeluruh, kena semua. Jadi kalau umpamanya kita ni orang yang tak buat maksiat, tiba-tiba ada maksiat kita biarkan, kalau bala tu turun, kena kat kita sekali. Kena kat kita sekali. Contoh mudahlah tuan-tuan, kita duk tengok masa banjir hari tu, yang cerita banjir dekat Kuala Lumpur lah, Shah Alam, yang teruk habis banjir, tenggelam. Kena banjir tu bukan orang yang buat maksiat saja. Bukan orang yang buat maksiat saja. Orang yang baik pun kena, orang yang tak, orang yang yang jujur pun kena, orang yang zalim pun kena. Kan? Jadi artinya kat situ menunjukkan kepada kita, kalau maksiat tu ada, wajib diubah. Macam mana nak ubah? Nabi kata cara mengubah tu ada 3. Cara mengubah tu ada 3.
Dalam hadis Nabi sebut, dia kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa-siapa nampak benda mungkar, man ra'a minkum munkaran, dalam hadis ni dia kata siapa-siapa nampak benda mungkar falyughayyirhu biyadi, tukarlah ataupun ubahlah benda mungkar itu dengan tangannya. Maksud tangan kat sini, kalaulah orang itu dia ada kuasa, maka dia kena ubah kemungkaran itu dengan kuasa dia, ikut label dia. Kalau ketua keluarga dia nampak kemungkaran dalam rumah dia, maka dia sebagai ketua keluarga tadi tu yang ada power ketua keluarga, dia kena ubah kalau dia nampak. Kalau dia sebagai ketua masyarakat, maka nampak benda mungkar, maka dia kena gunakan kuasa sebagai ketua masyarakat untuk ubah benda mungkar. Kalau dia seorang menteri umpamanya, dia nampak benda mungkar, maka dia kena gunakan kuasa dia tu untuk mengubah benda mungkar. Dan Nabi kata kalau nombor satu ni dia tak mampu, artinya dia tak ada kuasa, dia orang biasa, dia kuasa tak ada, maka Nabi kata faman lam yastati' fabilisani. Siapa-siapa tak mampu nak ubah benda mungkar dengan kuasa yang dia ada, maka dia kena ubah benda mungkar itu dengan lisan. Kena bercakap. Kena bercakap. Artinya kalau kuasa tu mungkin setengah-setengah orang ada, tetapi kalau lidah semua orang ada. Nampak benda mungkar, maka kita kena bercakap, kena tegur itu dengan lisan. Maknanya seorang ustaz, seorang biasa, seorang imam, seorang makmum, dia kena guna lidahnya untuk mengubah kemungkaran kalau kemungkaran itu dia lihat. Itu kalau kemampuan dia ataupun kuasa dia tak ada, maka gunakan lidah dia. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dengan lidah pun tak boleh, artinya apa? Dia ilmu tak ada, kemampuan ilmu tak ada, nak bercakap tu tak mampu nak bercakap, maka kata Nabi fabilisan, dia boleh ubah dengan lidah dia. Dia boleh ubah, famalam yastati' fabiqalbi. Kalau dia tak mampu ubah dengan tangan, tak mampu ubah dengan lidah, maka dia kena ubah dengan hati. Maksudnya berubah dengan hati, dia kena benci. Dia kena benci. Dia tak boleh suka pula dengan maksiat. Dia tak boleh suka. Dia kena benci dengan hati. Kalau dia benci dengan hati, maka wadzalika adhaful iman. Kata Nabi, demikian itu selemah-lemah iman. Kalau dalam hati pun tak benci, suka, kalaulah dalam hati itu benci, Nabi kata selemah-lemah iman, maknanya kalau tak benci, tak ada iman. Kalaulah selemah-lemah iman itu ialah benci dalam hati, tapi kalau benci tak ada dengan maksiat, suka dengan maksiat, maka iman tak ada. Kalau iman tu paling lemah, benci macam dengan hati, apatah lagi kalau tak ada kebencian langsung, jadi maknanya tak ada iman. Itu kenyataan daripada Nabi SAW. Jadi cara merubah kemungkaran tadi, dia ada tiga tadi. Sama ada orang yang ada kuasa. Kalau kuasa tak ada, orang menggunakan lidah, kena bercakap. Maknanya seorang imam dia kena bercakap. Kena bercakap. Itu contoh. Seorang imam dia kena bercakap. Seorang ketua masyarakat dia kena bercakap. Kalau ada benda mungkar, dia kena bercakap. Seorang ustaz, seorang ulama, dia kena bercakap. Kenapa? Sebab kemampuannya bercakap. Dia tak ada kuasa, dia kena bercakap. Orang suka tak suka tu bukan cerita. Yang penting benda mungkar dia kena tegur. Baik. Dalam kitab ni dia sebut beberapa bentuk mungkar. Dalam kitab ni syarahnya dia sebut beberapa benda mungkar. Dia kata kat sini apa dia kata? Perkara yang dilarangi syarak itu seperti zina, nombor satu. Yang ini makruf, maknanya yang ini kita kenal, zina. Zina tu benda mungkar. Yang kedua dia kata judi. Judi juga benda mungkar. Judi benda mungkar. Dan saya nak sebutkan tuan-tuan, oleh kerana Idris Al-Marbawi yang menterjemahkan, mensyarahkan kitab Sunan Tirmizi ini dalam kitab Bahrul Mazi, dia sebut satu-satu tu sebagai nak menghuraikan hadis tadi. Di mana hadis ni disebut dalam bab Kitabul Fitan, mana Kitabul Fitnah, benda ni akan berlaku pada akhir zaman. Zina, judi, kata dia. Benda jadi biasa. Benda jadi biasa. Kemudian dia kata lagi apa? Main perempuan sundal. Kalau bahasa kita ni apa tuan-tuan? Main perempuan sundal. Bahasa kita apa bang?
Pelacur lah. Pelacur. Kan? Itu dia. Jadi tuan-tuan, benda ni kalau kita tengok, ada tak tempat kita tuan-tuan? Ada. Memang ada. Jadi artinya apa? Kalau memang ada, artinya hadis ini menyebut cerita fitnah akhir zaman. Maknanya benda tu berlaku pada zaman kita dan zaman kita. Ini namanya zaman akhir zaman. Kan? Akhir zaman. Jadi tuan-tuan, kita duk tengok zina. Hari ni orang pelupur pula zina. Kan? Dengan media yang ada ni, orang pelupur, tayang pula. Boleh tengok apa dalam istilah bahasa Inggeris apa dipanggil? BF apa? Porno kan? Gambar-gambar porno ataupun blue film kan? Itu benda-benda tu depan mata kita. Padahal benda tu wajib diubah. Wajib. Artinya wajib dalam keadaan 3 keadaan tu. Pertama sekali, kalau kita ada kuasa, dengan kuasa. Kalau tak ada, kita kena bercakap. Orang suka tak suka itu cerita lain. Kena bercakap. Kena bercakap. Menegur itu penting. Kalau tak mampu juga, kita kena benci dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok zina dah macam benda biasa. Dah macam benda biasa. Bahkan saya diberitahu lah tuan-tuan, tapi saya tak tahu dia punya application. Ada application tu tuan-tuan, nak cari tukar-tukar pasangan. Saya pun tak tahulah application apa, tapi orang beritahu saya ada zaman sekarang ni. Nak bertukar-tukar pasangan tu ada. Maknanya apa? Menaja kemungkaran. Menaja kemungkaran. Ada pula zaman hari ini. Macam-macam. Judi tak payah cerita lah tuan-tuan. Nombor leko. Kalau duduk Batu Pahat ni ada tuan-tuan. Ada. Saya pula sepanjang saya pernah kuliah jalan-jalan Batu Pahat ni, saya tak pernah jumpa pula. Tak tahulah tuan-tuan yang duduk lama kan. Tapi saya yakin memang ada lah. Kan? Kalau segamat tu saya tahulah. Tapi bukan kita tahu kita pergi. Cuma nak menyebutkan benda tu ada. Judi. Lagi pula hari ni tuan-tuan, orang berjudi secara internet. Lagi pula. Kan? Tiap kali main bola, tiap kali itulah berjudi. Sekarang ni, kalau kita lihat. Jadi maknanya, ini benda kemungkaran kena ubah. Benda kemungkaran kena ubah. Judi ni tuan-tuan, walaupun ada lesen ke tak ada lesen, hukum Islam kata haram. Sama ada yang kalau tak ada lesen dipanggil apa? Judi haram. Judi haram lah, tak ada lesen. Kalau ada lesen itu bukan bermakna judi halal, bukan. Tetap haram. Kan? Jadi judi ni tetap, Allah Ta'ala kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wal maisir tu, judi tu. Wal azlam, tenung nasib, tu semua haram. Tapi ada pada zaman kita belambak. 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 Rupa-rupanya tuan-tuan, barulah kita dengar cerita baru ni tuan-tuan. Cerita pasal pemerintah ni kena ada kuasa, tu yang pentingnya pemerintah. Daripada dulu kita dengar baru ni ada namanya cabutan judi. Kan? Baru ni kan kita dengar ada pula cabutan judi. Kan? Daripada berapa kali sekarang jadi berapa yang dikurangkan hari tu. Betul tak? Perdana Menteri sebut. Kan? Daripada berapa kali? 22 kali jadi 8 kali. Artinya ada tak judi tu? Ada judi tu. Ada judi tu. Sedangkan kalau ikutkan Islam, sekali ke 2 kali ke 8 kali ke 22 kali, dia tetap haram. Tidaklah mengatakan daripada banyak jadi sikit menjadi halal, tak ada. Dia tetap haram. Dalam Islam sebut begitu. Maknanya tuan-tuan, artinya bagi kita ni sebagai orang yang melihat kemungkaran, maka menjadi satu tanggungjawab kita mengubah benda itu. Kalau kita tak ada kuasa, sebab kita ni bukan orang yang pegang kuasa, kita orang yang ada lidah, maka kita kena cakap, kena beritahu orang, kena tegur, kena beritahu. Nak merubah kemungkaran itu, sebab benda itu wajib diubah. Wajib diubah. Itu kedudukannya. Kalau tidak, apa dia? Bala akan turun.
Allah dah bagi satu tuan-tuan. Kan? Daripada kena Covid, daripada kena banjir hari tu, macam-macam lah Allah Ta'ala bagi. Kalau tak sedar lagi, entahlah tuan-tuan. Tapi manusia itulah biasa. Biasanya bila dia susah, dia ingat Allah Ta'ala. Tapi bila dia senang, dia lupa dengan Allah Ta'ala. Kan? Bila dia sakit, dia ingat Allah Ta'ala. Tapi bila dia sihat, dia lupa dengan Allah Ta'ala. Itu nama manusia. Sebab itulah peringatan ni tuan-tuan, dia kena hari-hari. Peringatan ni kena selalu. Maknanya majlis ilmu ni kena selalu. Sebab kenapa? Nak memberi peringatan kepada manusia. Sebab manusia ni lupa. Lagi kalau dia sampai arzalil umur, lagi lupa. Arzalil umur, maksudnya apa? Orang yang sampai kepada tahap umur nyanyuk, memang dah lupa dah. Kan? Kejap-kejap lupa. Jalan masjid pun tak kenal. Kan? Kadang-kadang jalan rumah pun tak kenal. Jadi artinya kepada kita, apa juga benda mungkar, sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya, wajib bagi orang Islam untuk merubah dia. Tak kira apa cara sekalipun, dengan tahap dan kemampuan masing-masing. Sebab Nabi dah sebut, kalau ada kuasa dengan menggunakan kuasa, kalau tak mampu kena bercakap, kalau tak boleh bercakap kena benci, kena tak suka, bukan jadi suka. Kalau suka dah tak betul lah tuan-tuan. Kan? Dah tak betul. Jadi maknanya kita tak boleh mempromosi kemungkaran. Tak boleh mempromosi kemungkaran. Kalau kita mempromosi kemungkaran, maknanya tuan-tuan bukan lemah iman lagi dah. Dah tak ada iman. Sepatutnya benci tapi kita promosi. Itu bukan lemah iman, dah tak ada iman. Nah, itu kedudukannya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia sebut kat sini, dia kata apa? Antara contoh maksiat, main perempuan sundal. Ni bahasa buku dulu, bahasa kitab dulu. Main perempuan sundal. Bahasa kita apa? Pelacur. Kan? Saya dulu tuan-tuan masa zaman belajar dekat Kuala Lumpur dululah. Duduk kat Kuala Lumpur ni dulu tuan-tuan, kalau zaman dulu tempatnya tu dipanggil tempat tu pinggir Taman Tun. Pinggir dekat sebelah pinggir Taman Tun. Dulu kalau pinggir Taman Tun ni tuan-tuan, dia dekat dengan apa orang kata kampung yang dulu dekat dengan kampung orang yang markas orang-orang Arkam dulu. Apa dipanggil? Kampung apalah namanya? Sungai Pencala. Sungai Pencala. Jadi saya dulu belajar tuan-tuan dekat pinggir Taman Tun, dekat dengan situ tu kalau jalan setengah jam sampai. Jadi tuan-tuan, nak sebutkan dulu masa saya belajar tuan-tuan, adalah satu kawan ni ajak pergi survey dekat apa ni Kuala Lumpur waktu malam, dekat Chowkit. Dekat Chowkit. Dia ajak saya. Kita ni mengaji Quran, jadi ajak jalan-jalan. Jadi kawan saya ni ajaklah naik kereta Proton. Dia cuma pesan satu je. Ni nanti kalau naik ni, kalau orang ketuk pintu jangan buka. Kita tanya nak bawa mana bang? Ikutlah jalan-jalan. Kan? Asyik duduk aja tengok Quran. Saya ajak jalan-jalan. Jalan-jalan ni pula waktu dia pukul 11 malam. Saya berempat tuan-tuan pergilah berjalan. Naik kereta Wira. Dia kata pesan, kalau ada orang ketuk pintu ke, orang kata suruh buka cermin, jangan, tengok aja. Jadi kita pun ikutlah. Ikut tuan-tuan. Jalan ke mana? Ke Lorong Chowkit. Jalan Lorong Chowkit. Jalan Lorong Chowkit. Bukan ke Hotel 5 Bintang. Jadi kita pun pergi kepada Lorong Chowkit yang jenis bilik-biliknya tu playward tuan-tuan. Selang hanya satu bilik dengan satu bilik tu playward. Jadi kita lalu lorong tu. Dia pun ketuk, ada orang datang ketuk pintu. Dek, RM25. Kita tanya driver yang ajar tu, bang apa cerita ni bang? Ni tak. Jangan, dengar je, tengok ni. Saya nak beritahu awak, dia kata masa tu kita belajar lagi, ni suasana Kuala Lumpur kata dia. Jadi saya nak tunjuk kepada awak, ni lah suasana Kuala Lumpur. Yang mana di antaranya, walaupun ni adalah merupakan hutan batu Kuala Lumpur, nampak maju dan canggih, tapi dalam hutan batu Kuala Lumpur ni ada benda-benda macam ni. Jadi kita pun pergi tengok, kejap ketuk lagi. Dek, RM100 dek. Kan? Kita dengar daripada luar, tapi tak boleh buka tingkap. Tak boleh. Kita dengar aja, dia kata. Awak dengar, tengok je. Ni saya nak bagi tengok, kata dia. Kan?
Jadi jalan lagi, ketuk lagi pintu. Dek, RM70. Tuan-tuan faham tak siapa yang cakap tu? Kan? Pelacur tu lah tadi. Ni cerita ni. Pelacur tu lah tadi. Tu. Daripada situ tempat yang paling orang panggil low class. Sebab selang bilik tu dengan plywood je. Dia pun pergi jalan bawa 5 bintang. Hotel 5 bintang, pergi berjalan. Berhenti tempat parking. Ni pengalaman saya dulu lah tuan-tuan. Dia ajak jalan Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur. Kita ni jenis jakun tuan-tuan. Duduk kampung, pergi bandar belajar kitab je kan. Dulu sebab saya dulu belajar tuan-tuan bawah JAKIM dulu. Kan? Institut Tahfiz Quran tu di bawah JAKIM. Jadi tuan-tuan duduk kat Kuala Lumpur, jarang keluar, tiba-tiba orang bawa keluar. Memang seronok lah tuan-tuan. Kan? Memang seronok. Jadi daripada tempat low class sampai pergi high class. Pergilah ke hotel 5 bintang. Parking dekat tempat parking. Jadi abang, kita tanya abang ni, bang, kenapa bawa sampai sini? Tak, nanti dulu. Tengok jam-jam macam ni lah benda ni keluar, dia kata. Kan? Dipanggil tuan-tuan, dulu ada dekat surat khabar berita harian dia tulis tajuk kupu-kupu malam. Tu kupu-kupu malam. Dia tak sebut pelacur tuan-tuan, dia sebut kupu-kupu malam. Dia buat jahat yang dapat nama binatang. Memang manusia kan macam tu. Kan? Manusia macam tu, dia tak nak salah. Kan? Kita duk tengok tuan-tuan, orang yang jenis degil, nisbah buaya darat. Ni memang buaya darat betul kan? Orang buat salah tu tapi buaya dapat nama. Tu. Musang berbulu ayam. Padahal nak sifatkan orang tu. Manusia punya jahat. Tapi kena pada binatang. Sama lah tu jenis perempuan pelacur. Tuan-tuan. Dia tak nak kata perempuan pelacur. Tetapi dia letakkan nama kupu-kupu malam. Jadi kita duduk kat situ. Tiba-tiba keluar dengan handbag. Dengan tie. Dengan kain skirt keluar. Lepas tu kawan saya kata, dek tengok tu. Itu nak jumpa pelanggan. Dekat hotel 5 bintang. Kita pun tanyalah tuan-tuan dengan yang tukang bawa. Macam mana abang tahu? Macam mana abang tahu? Macam pernah pesan aja. Kan? Kita tanya juga tu. Kan? Takut dia main tuduh-tuduh. Dia kata dengan saya, dek, saya lahir kat sini. Patutlah tuan-tuan, saya lahir kat sini, kata dia. Itulah suasana tuan-tuan Kuala Lumpur dulu masa saya belajar lagi. Masa belajar lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itulah gambaran. Sebab tu tuan-tuan kita lihat tak peliklah kalau satu-satu Allah Ta'ala beri amaran kepada kita, satu-satu bala Allah Ta'ala turunkan, maka itu kita kena ambil pengajaran dan ibrah. Kena ambil pengajaran. Sebab tu tuan-tuan, bala tak akan turun saja-saja bab turun gitu, tak ada. Tak ada tuan-tuan, dia mesti ada penyebab. Kerana Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, wattaqu fitnatal, dia kata wattaqu, Allahumma salli ala Muhammad. Allah SWT sebut dalam Quran, dia kata wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dalam surah Al-Anfal, Allah kata kamu kena takut fitnah yang kalau dia datang itu bukan hanya orang zalim saja kena. Orang yang baik pun akan kena sekali. Apabila ada benda mungkar, kita buat diam. Ada kemungkaran kita tak ubah, maknanya bala tu kalau datang, yang baik pun akan kena sekali. Bukan orang yang tak baik, orang baik pun akan kena sekali. Tu tuan-tuan. Sebagaimana dulu tuan-tuan kita pernah dengar ketika mana berlaku tsunami dulu, yang kita punya negara kita pun sekali kena, yang paling teruk Indonesia, 200,000 lebih orang mati. Kan? Kita dimaklumkan apa? Orang buat pesta arak dekat tepi laut. Dekat tepi laut. Orang buat pesta arak dekat tepi laut. Terang-terang buat maksiat. Kan? Maka Allah Ta'ala balakan dengan tsunami. Dengan tempat kita pun sekali kena. Kan? Walaupun tuan-tuan macam-macam teori orang kata, macam-macam teori orang kata, tsunami ni kesan kerana mungkin ada orang kata bom diletupkan bawah laut yang menyebabkan macam tu. Ada orang kata gegaran yang berlaku. Itu semuanya teori-teori. Tetapi benda tu dah berlaku. Bila benda dah berlaku,
maka kita kena tengok balik dalam Quran. Quran kata apa? Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kamu kalau melihat di atas muka bumi ataupun di atas laut, segala kerosakan itu bima kasabat aydin nas, adalah kerana usaha-usaha tangan-tangan manusia. Itu dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mana kerosakan yang kita lihat atas muka bumi ataupun laut, kata Allah Ta'ala dalam surah Rum sana, semua itu bima kasabat aydin nas, kerana sebab tangan-tangan manusia. Itu kedudukannya. Contoh tuan-tuan, senang. Contoh kita lihat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah sebut wal jibala autada. Ini sebagai contoh mudah. Wal jibala autada. Allah kata gunung-gunung itu di atas muka bumi itu adalah autad. Autad ni dalam bahasa kita ialah pasak. Gunung ni adalah pasak. Pasak apa? Pasak bagi bumi. Gunung ni pasak bagi bumi. Kita tengok tuan-tuan hari ni orang mengejar kemajuan dan mengejar pembangunan. Dia dah tak cari tanah datar dah. Dia pergi kat tepi gunung. Dia potong gunung, dia patah dia bersihkan gunung, kan? Allah Ta'ala kata dalam Quran, gunung ni adalah pasak bumi. Kita ni tuan-tuan, kalau istilah pasak tu kita faham dalam bahasa Melayu. Kalau orang dulu buat rumah, dia gunakan pasak nak bagi kuatkan rumah tu, kan? Dia buat tanggam apa semua, lepas tu dia pasak. Bila pasak, jadi kuatlah, kan? Tapi kalau pasak tu ditarik, rumah roboh. Jadi Quran kata gunung itu adalah pasak bagi bumi. Tiba-tiba kita kacau, kita ganggu gugat dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaannya. Sebab itulah tuan-tuan yang saya nak sebutkan, segala kerosakan atas muka bumi itu bukan salah Allah Taala. Bukan salah Allah Taala, tetapi itu adalah merupakan salah tangan-tangan manusia. Itu satu. Yang kedua pula, kita kena faham gini. Ada pula dalam suasana hari ini, bila Allah turunkan bala, turunkan apa jugalah bentuk-bentuk bala atas muka bumi ni, tuan-tuan tengok dalam media maupun dalam media elektronik ke media cetak, masing-masing memberikan satu fakta andaian. Masing-masing akan memberikan fakta andaian, yang fakta andaian itu untuk menutup ataupun untuk menghalang manusia fikir tentang keagungan Allah. Tuan-tuan lihat, kalau apa-apa bencana berlaku, tuan-tuan tengok masing-masing akan buat satu fakta ataupun cerita untuk manusia tu ambil supaya tak nampak ini semua kerja Allah. Dia nampak ini adalah fenomena alam. Tuan-tuan tengok dalam media bila gunakan bahasa. Bila berlaku je banjir ke, bila berlaku tsunami ke, bila berlaku ribut taupan, dia kata itu adalah fenomena alam. Bila fenomena alam apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok kajian sains A to Z. Dia akan pusing, berkata maknanya pusingan tu hanya ini adalah merupakan pusingan biasa, fenomena alam, kan? Bila benda dah biasa berlaku ni, kata ni biasa ni, fenomena alam. Padahal berlakunya sesuatu perkara tu mesti ada sebab musabab dan mesti ada tukang atur dia. Kalau filem pun ada director tuan-tuan, kan? Mana ada filem keluar sendiri? Tuan-tuan buka TV, tiba-tiba filem tu tajuk dia keluar sendiri, apa semua keluar sendiri tanpa director yang buat. Mana ada? Filem pun ada director. Artinya segala apa yang berlaku atas muka bumi, dia mesti ada yang tukang buat dia. Jadi tuan-tuan, kita tahu yang buat, yang mengurus bumi ni, kita sebut selalu dalam sembahyang, alhamdulillahi rabbil, segala puji bagi Allah yang rabbil alamin, yang mengurus, mentarbiah, menjaga sekalian alam. Itu adalah Allah Ta'ala punya kerja. Jadi tuan-tuan, tetapi oleh kerana kita hari ini ramai daripada sudut manusia hari ini nak diselewengkan oleh Barat, maka Barat mencipta satu-satu istilah-istilah yang supaya orang tak nampak Allah Ta'ala. Gunalah istilah bencana alam, fenomena alam, kan? Ataupun benda ni adalah merupakan satu benda biasa yang berulang, kan? Macam contoh hujan tuan-tuan. Hujan kan benda yang berulang. Tahun ni ada, bulan ni ada, tahun depan pun ada. Maka orang dia boleh sukat berapa banyak purata hujan tu turun. Maka bila kajian-kajian ni didedahkan kepada masyarakat, kita lupa sebenarnya itu semuanya gerak kerja Allah. Maka kita bila Allah Ta'ala turunkan lebih, jadikan bala.
maka kita tak nampak dah Allah, kita nampak hanya fenomena alam. Ni tuan-tuan yang kita kena jaga. Padahal daripada sudut tauhid, kita kena faham benda tu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita duk tengok manusia hari ni, bila diberikan fakta-fakta logik macam tu, orang pun boleh terima. Kan? Orang pun boleh terima. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok ada golongan etis yang tak percaya Allah Taala. Yang tak percaya Allah Taala mengurus bumi ni, mengurus dunia ni. Kan? Jadi justru itulah kita kena ingat, fakta hebat mana sekalipun, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan kehendak Allah, maka fakta itu tidak betul. Fakta itu adalah salah. Jadi justru itu kita kena perbetulkan cara berfikir. Bagaimana Islam memerintahkan kita, ada je maksiat mesti kena ubah. Adanya maksiat mesti kena engkar. Tak boleh suka. Tapi hari ni tuan-tuan, kita duk pelik juga. Ada satu istilah yang baru. Apa dia panggil? Menormalisasikan maksiat. Normalisasi. Kan? Menormalisasikan maksiat. Maknanya benda maksiat ni dah macam benda biasa dah. Istilah menormalisasikan. Kan? Itu yang kita duk lihat. Contoh tuan-tuan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu contoh kan. Kalau tuan-tuan buka radio, saya bukan rajin dengar radio, tapi kadang-kadang benda yang kita dengar tu untuk menjadikan satu bukti. Kan? Ada satu kali saya dengar radio tuan-tuan, DJ ni cakap begini. Ni contoh. Antara dia cakap ialah, dia kata dalam handset ni tuan-tuan, dalam handset ni, kalau kamu orang yang ada makwa, punya sayang ada tak jadi wallpaper dia? Faham tuan-tuan? Wallpaper. Muka depan kan? Jadi muka depan tu gambar sendiri ke gambar girlfriend? Tu kan. Jadi maknanya apa? DJ ni minta telefon dia beritahu antara gambar sendiri dengan girlfriend mana yang jadikan wallpaper tu. Kan? Masing-masing pun telefon. Bila telefon, masing-masing pun jawab, saya memang daripada dulu girlfriend punya gambar dekat wallpaper. Girlfriend bukan bini tuan-tuan. Girlfriend bukan bini. Itu maknanya apa tuan-tuan? Bila benda tu dah jadi kebiasaan, itu menunjukkan menormalisasikan maksiat. Tak gitu tuan-tuan. Nah itu berlaku. Dah di kempen pun benda-benda macam tu. Rasa benda tu benda biasa, maksiat tu macam benda biasa, dipanggil menormalisasikan maksiat. Nah tu hari ini tuan-tuan, kalau ikut dalam hadis ni, kita kena benci, kena halang, kena ubah. Tapi hari ini menjadi satu benda normalisasi. Dah macam tak kisah. Bahkan kalau tak ada, rasa macam tak ceria, tak seronok pula. Kan? Rasa tak ada, rasa macam tak ceria. Nah itu dia, suasana kita hari ini. Menganggap dosa itu satu benda yang biasa. Contoh lain, selalu saya sebut tuan-tuan, contoh orang kita ni, orang Melayu kan suka ikut orang lain. Contoh Valentine Day. Abang tahu Valentine Day bang? 14 Februari. Tu tarikh dia. Bang, tahu bang Valentine Day apa? Tahu? Apa bang? Tak tahu. Valentine Day 14 Februari. Ni kalau tuan-tuan tak tahu tak apa, tanya anak tuan-tuan. Tanya anak kita. Kalau tanya anak kita, dia mesti tahu Valentine Day tu apa dia? Apa dia? Oh, Haji pun tahu. Tu hebat je. Tak tahu tu tak apa, tak ada masalah. Mengetahui maklumat tak apa. Sebab Imam Syafi'i sini kata apa? Araftu syarra la li syarri walakin litawaqi. Aku kenal jahat tu bukan nak jadi jahat, tapi aku nak berjaga-jaga tak nak jatuh kepada kejahatan. Itu kata Imam Syafi'i. Artinya benda jahat tu kena tahu juga. Cuma bukan kita nak buat, nak bersikap berjaga-jaga. Kalau kita tak tahu, silat-silat kita buat. Contoh kalau kita tak tahu yang nombor ekor tu tak elok, nombor ekor tu haram, kita tak tahu, lah kita masuk tu. Kan? Silat-silat masuk tanya. Kan? Sebab kenapa? Tak tahu haram. Kalau tahu, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan tengok Valentine Day dipromosi. Dipromosi. Orang ikut. Kadang-kadang anak kita tengok upload status dekat WhatsApp. Dengan siapa? Couple dengan kekasih dia. Couple dengan girlfriend dia. Kan? Bapak tengok selamba je. Kan? Dah kenapa? Normalisasi.
Benda dah macam biasa. Melayu kata apa? Alah bisa tegal. Tu dah terbiasa. Sedangkan jiwa orang Islam diajar oleh Nabi SAW untuk membenci maksiat, untuk membenci kemungkaran. Itu sekurang-kurang, selemah-lemah iman. Membenci benda mungkar. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau tidak tuan-tuan, bila kena dia punya bala, sama-sama kena. Contohlah tuan-tuan, anak kita buat salah. Kita ni sebagai bapa yang ada power. Power bapa besar. Tapi kita biarkan anak kita buat salah tu. Kan? Agak-agak kita bapa tu dapat nama tak? Dapat tuan-tuan? Mesti terpalit nama. Kan? Terpalit nama. Anak siapa lah ni? Kan? Mesti akan terpalit nama dengan maksiat tadi. Artinya apa? Dia punya bala dia tu bukan seorang je akan dapat. Bukan orang tukang buat maksiat saja. Siapa yang berkait dengan dia pun akan dapat sekali. Tu dia, tu contoh tuan-tuan. Contoh. Orang dah nampak macam menormalisasikan benda tadi. Kan? Tuan-tuan tengok, kalau dulu RTM TV pagi tu bila nak buka mesti ada doa. Kan dulu. Lepas tu pukul 12 malam habis doa. Sekarang dah tak ada start lagi dah 24 jam. Dah ada Enjoy, ada Astro, ada semua 24 jam. Kan? 24 jam. Yang doa apa? Imam aja kat masjid. Dulu ada jugalah doa, kan? Tu tuan-tuan. Bayangkan bila dah 24 jam, dah 24 jam siaran tu macam-macam siaran, kan? Kalau BBC tuan-tuan lagi 300 siaran. BBC, belum NBC lagi tu. Tuan-tuan tahu ke siaran tu? Tu. Kan tuan-tuan tengok. BBC, NBC itu siaran luar negara. Belum Malaysia lagi. Malaysia 1 2 3 TV9 Hijrah. Macam-macam. Nak tengok tu kadang nak kena bagi masa. Itu yang kadang-kadang bila tengok bang masjid tak pergi. Kan? Bila tengok nak melayari siaran tu, nak tengok TV punya pasal, bang masjid tak pergi. Kadang-kadang tak dengar. Tak gitu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok beli surat khabar hari ni. Tuan-tuan beli surat khabar hari ni, tuan-tuan tengok jadual rancangan hari ni. Kan? Tuan-tuan tengok RTM jadual. Biasa surat khabar akan tunjuk kan. Tuan-tuan tengok waktu semayang. Time waktu semayang tu ceritanya apa? Jadual waktu tu, waktu semayang ceritanya apa? Biasanya tuan-tuan, dia akan bagi time waktu semayang, ceritanya mesti sedap. Dan cerita tu bersiri. Tahu tuan-tuan bersiri? Kemudian bersiri tu, dia nak tutup untuk hari ni, ceritanya mesti sedap. Tanda soal, tak habis cerita. Kita rasa, besok nak tengok lagi. Kan? Lepas tu tengok besok pula habis-habis, tengah sedap tu habis. Nak tengok lagi. Macam isap rokok tuan-tuan. Dah kena rasa sekali, besok nak. Macam tu lah lebih kurang. Tu. Ini tuan-tuan satu benda yang diprogramkan oleh siapa? Oleh barat tuan-tuan. Sebab kenapa? Dalam hadis Nabi SAW menyebut, dia kata idza azzamat ummati dunya nuzi'a min haibatul Islam. Bila umat aku membesarkan dunia, akan dicabut kehebatan Islam. Bila umat aku membesarkan dunia, akan dicabut kehebatan Islam. Maknanya apa? Orang barat kaji hadis ni, macam mana nak bagi orang Islam ni dia membesarkan dunia, otaknya terhala dekat dunia. Untuk apa? Dicabut kehebatan Islam. Jadi artinya apa? Dia ciptalah program-program yang macam-macam. Program-program pula ada dalam handset. Macam-macam program ada. Tuan-tuan kita tengok kan. Lepas dengar kuliah nanti nak melayari Facebook. Kemudian nak tengok WhatsApp, macam-macam lah kan. Jadi maknanya masa kita habis kat situ. Masa kita habis kat situ artinya apa? Otak kita tertuju gitu. Kejap-kejap nak tengok handset, kejap-kejap nak tengok WhatsApp, kejap-kejap otak kita dekat situ. Artinya bila otak kita kat situ, Allah cabut sikit-sikit kehebatan Islam dalam diri kita. Cabut tu. Bila cabut macam mana? Tu yang kadang-kadang kita tengok anak kita tuan-tuan bila berdepan dengan TV. Tuan-tuan, masa dia berdepan dengan TV tu, ketiga bang cuba tuan-tuan tegur. Dah tutup pergi semayang. Apa jawabnya? Kejap bah, cerita ni tak habis. Nampak tuan-tuan? Padahal kalau ikutkan Islam sebut wa idza nudiya lis-solah, Quran katakan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-solah fas'au ila zikrillah. Kan hari Jumaat Quran kata bila dipanggil semayang fas'au. Is'au tu makna bersegera pergi semayang. Artinya bila dengar bang kita kena bersegera. Tapi kita tengok hari ni orang dah banyak program.
Program TV lain, program radio lain, program handset lain, macam-macam program. Ini siapa dia buat? Barat buat. Sebab tuan-tuan, Barat dah buat testimoni. Barat dah buat testimoni. Testimoni apa? Dibawakan senjata, dibawakan bom, orang Islam tak mati. Orang Islam tak habis. Tuan-tuan, dibawakan bom, bawakan senjata, orang Islam tak habis. Daripada zaman Nabi sampai hari ni, sampai kat sini tuan-tuan, Bukit Pasir ada lagi orang Islam. Kan? Ada lagi kuliah subuh. Maknanya dibawakan bom. Dia dah buat testimoni tuan-tuan. Dia bom lah mana pun orang Islam tak ada. Kan? Jadi artinya apa? Dibom, nak bunuh tak boleh. Sekarang dibuat program melekakan. Dibuat program melekakan. Macam mana? Tu dicipta benda ni, buatkan programmer, macam-macam programmer, anak kita pun ikut. Bukan anak kita, bapaknya pun sama. Betul tuan-tuan. Ni bukan nak kata betul. Kan? Tuan-tuan, hari tu masa Johor lawan Selangor tuan-tuan kan, dekat Bukit Jalil, Johor lawan Selangor, tuan pun tak payah pergi. Duduk kat beranda masjid ni pun boleh tengok live. Kan? Tak payah pergi, boleh tengok live lah. Orang dah boleh bagi cerita pasal live, tak payah pergi pun. Tapi walau tak pergi, bayar tak bayar? Tengok. Abang, tak pergi Bukit Jalil tengok Johor lawan Selangor kalah 2-1 kan? Kita tak pergi, kita tengok live, bayar tak bayar? Bayar, internet tu bayar. Artinya apa tuan-tuan? Nak buang masa pun bayar duit. Tu tuan-tuan. Jadi artinya apa? Masa kita tu diisi program macam-macam. Sebab tu tuan-tuan, kita ni, yang tuan-tuan ni dah biasa tuan-tuan, yang reti ingat kat masjid. Kenapa? Dah rasa nak mati. Kan? Dah rasa tua, dah rasa nak mati, ingat kubur, batu kita datang masjid. Dan kalau kita ada ilmu, alhamdulillah. Tu anak-anak kita tu tuan-tuan, yang sepatutnya jiwa dia tu macam kita, sebab dia anak kita, kan? Tapi dia tak macam tu. Dia ada program dia sendiri. Tu, tengok internet pagi, petang, siang. Inilah program yang kalau tak betul-betul dipahami, dia akan melalaikan kita. Jadi Nabi kata apa? Bila umat aku otak dia dah mula ingat dunia, lupa dengan Allah Taala, dia cabut kehebatan Islam. Nuzi'a minha haibatul Islam. Kehebatan Islam tu dicabut. Hebatnya Islam macam mana? Artinya kefarduan, segala cara hidup Islam dah mula dia tinggal sikit. Itu cara orang barat tuan-tuan. Orang barat ni tuan-tuan, dia dah buat testimoni, dia dah buat pengkajian. Dulu dia pernah menjajah kita Malaysia ni tuan-tuan kan. Malaysia ni Belanda ke Inggeris tuan-tuan. Inggeris. Maknanya negara kita pernah dijajah. Begitu juga Indonesia dan ke mana-mana negara yang lain yang pernah dijajah. Kita lihat tuan-tuan, selepas daripada dia jajah kita tuan-tuan, mati tak orang Melayu? Tak mati kan? Ada lagi sampai sekarang. Dengan teori penjajahan, makna dia tak boleh mematikan bangsa sesuatu tempat. Dan agama, cumanya tuan-tuan kena ingat, dia bawa senjata, orang tak mati. Jadi sekarang dia bawa teknologi, dia bawa ideologi. Itu dua benda. Dia bawa teknologi dan dia bawa ideologi. Dua-dua ni dimasukkan dalam teknologi dan ideologi. Tuan-tuan tengok orang Islam, dia tak melayari Quran, tetapi dia melayari handset. Tu Quran dia tak melayari tuan-tuan, tak buka hari-hari. Itu pun kalau imam subuh tak baca sajadah, memang tak dengar surah sajadah tuan-tuan. Kan? Kalau imam tak baca surah sajadah, tak buka dia seminggu surah sajadah. Kalau tak biasa, tak buka dia, dengar Pak Imam baca, baru dengar surah sajadah. Kenapa? Hari-hari dengar benda lain. Kita tak perlu jauh lah nak tengok tuan-tuan. Kita balik, kita tengok anak sendiri. Kita tengok anak kita sendiri. Kalau saya tuan-tuan tengok anak saya 13-14 orang tengok kan. Nak bagi dia kejut, bangun semayang. Nak bagi dia pergi surau, nak bagi dia semayang. Bukan senang tuan-tuan. Yang kita sebagai mak bapak ni bukan sekadar cakap, kena doa. Bukan sekadar bercakap, kena doa, minta dengan Allah tolong. Kalau ikut kita sendiri tuan-tuan, tak mampu. Habis nak buat macam mana tuan-tuan? Anak kat rumah, bapak dia sekarang kat Bukit Pasir tuan-tuan. Kan? Nak macam mana nak tegur? Artinya apa? Kita kena minta tolong dengan Allah, doa dengan Allah, ya Allah, walaupun aku ni pergi ke mana nak menyampaikan agama, anak aku tu tolong jaga. Minta dengan Allah. Sebab tu Nabi ajar kepada kita satu doa tuan-tuan, yang Nabi SAW pernah pesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Nabi pernah pesan doa ni kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia kata, ya Muaz, la tada'anna ba'da kulli salatin
Wahai Muaz, kau jangan tinggal benda ni, doa ni selepas tiap-tiap kali lepas mayang. Apa dia? Iaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doanya simple je. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, engkau bantu aku, a'inni, tolong aku, untuk aku, dia kata Allahumma inni ala zikrika, untuk mengingati engkau, dan untuk mensyukuri nikmat engkau, dan untuk mentaati engkau. Itu 3. Kita minta tolong Allah Ta'ala, bantu kita dalam mengingati Allah, bersyukur kepada Allah dan taat kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, tuan-tuan pun belum tentu pagi ini kuliah subuh. Kan? Sebab itulah Nabi pesan kat Sayyidina Muaz, dia kata la tada'anna, kau jangan tinggal ni. Lepas setiap kali semayang, doa ni jangan tinggal, kata Nabi SAW kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Jadi tuan-tuan, oleh kerana Nabi ajar kepada sahabat macam tu, kita ni nak buat ketaatan dengan tulang pak kerak kita ni pun tak mampu. Lagi-lagi kita dah tua, macam-macam penyakit datang. Jadi kita minta tolong Allah Ta'ala. Jangan tinggal doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Cukup kadar tu tuan-tuan pagi ni. Huraian daripada hadis dalam bab yang ke-8 yang menyebutkan bahawa kita ni perlu maknanya merubah segala kemungkaran maupun maksiat yang ada depan mata kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.